Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan Imam dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, malam ini kita dengar hadis pilihan yang menceritakan tentang sifat-sifat ahli syurga. Biarpun kita dah mengetahuinya, tapi biarlah dengan selalu makin subur iman, insya-Allah. Hadis ini maksudkan adalah hadis Al-Bukhari dan juga Muslim, iaitulah dalam kitab contohnya Al-Aiman wal Nuzur dan juga Al-Jannah wa Sifat Na'imiha, bahawa daripada Harithah bin Wahab, satu hari Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Mahukah kamu kalau aku beritahu kepada kamu sifat-sifat ahli syurga?" Jawapan para sahabat, "Tentu sekali wahai Rasulullah SAW, kabarkan kepada kami." Maka Nabi telah bersabda, "Kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsama 'ala Allahi la'abarrah, wa ahlun nari kullu jawadhin 'utullin mustakbirin." Maksudnya, orang yang dinamakan sebagai ahli syurga itu sifat-sifatnya adalah lemah lembut, dan seringkali orang lain mengambil kesempatan padanya. Sebaliknya, kalau diminta kepada Allah, maka Allah akan memenuhi segala permintaannya. Lagi kata Nabi, "Mahukah kamu kalau aku beritahu sifat-sifat ahli neraka?" Iaitulah setiap orang yang suka bertengkar, berlagak dan sangat sombong. Mutullin, jawazin, mustakbirin. Mutullin ini maksudnya suka bertindak kasar. Jawaz, orang yang suka berlagak sombong, berlagak dan juga menunjuk-nunjuk. Dan yang terakhir sekali adalah orang yang angkuh, yang sombong, mustakbir, takabbur. Baik, hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana diriwayatkan oleh kedua-dua Syekhul hadis ini. Maknanya martabat hadis ini sangat tinggi kerana disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim. Baik, hadis ini mengandungi beberapa perkara yang penting untuk kita hayati. Iaitulah Nabi kita SAW sudah pun menjelaskan tentang karakter, sifat, perangai, tabiat ahli syurga dan juga ahli neraka. Iaitu di dunia lagi kita dah dapat mengenal pasti sifat-sifat ini. Jadi Rasulullah SAW mengkhabarkan sifat-sifat itu dengan tujuan supaya kita bermuhasabah diri, kerana sifat itu menggambarkan kebanyakan ahli syurga dan juga ahli neraka. Sesiapa yang memiliki sebahagian daripadanya, dibagi akan memiliki sifat-sifat yang lain. Baik, Rasulullah SAW telah menyebutkan salah satu daripada sifat ahli syurga adalah lemah lembut. Dalam lemah lembut itu, orang sering mengambil kesempatan padanya. Ya, orang ini dipandang hina, dipandang remeh, dipandang tak ada nilai apa-apa. Mereka tak pernah disanjung dan juga dipuji, malah sering direndahkan kerana keadaan hidup dan status sosialnya.
Inilah antara penjelasan yang dikemukakan contohnya oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari tentang makna dha'ifin mutadha'afin, dan juga disebut juga oleh Imam An-Nawawi. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, satu hari di Baghdad lebih 1200 tahun yang lampau, ada seorang mencari pekerja. Maka ketika di pasar Baghdad, dia pun buat pengumuman, ada siapa tak nak bekerja dengan saya? Maka datanglah seorang budak yang serba sederhana, pakaiannya, rupa parasnya tak menampakkan dia orang berada. Budak muda ini tanpa banyak persoalan menerima jawatan yang ditawarkan itu. Tetapi dia memberi satu syarat. Syaratnya, bila tiba waktu sembahyang, tolonglah izinkan saya pergi sembahyang berjemaah. Nanti habis sembahyang saya datang sambung pergi lagi. Majikan ini mengatakan, tak apa, aku pun berhenti sembahyang juga. Maka budak muda ini pun bekerja. Bersungguh-sungguh nampak. Waktu kerja bersungguh-sungguh, waktu sembahyang berhenti. Maka dia melihat tak makan budak ini. Kenapa tak makan? Rupanya dia berpuasa, banyak puasa. Tak semana-mana selepas kerja beberapa lama, berbulan agaknya, budak muda yang baik hati, yang amanah, yang jujur, yang hebat ini sakit. Maka dia pun pergilah ziarah. Tuan, kisah ini dibawakan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi kisah orang seperti ini dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir, bukan cerita yang diada-adakan, tuan, bukan penglipulara dia cerita. Maka Ibn Kathir menceritakan budak ini namanya Ahmad bin Ar-Rashid, nama yang common pada orang Arab mencontohi nama Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Apabila sakit, majikannya pun pergi ziarah. Tengok rumahnya, ya Allah, sangat sederhana. Sederhana yang amat sangat. Kerjanya malam qiyamul lail, siang berpuasa selalu. Patutlah nampak badannya kurus, tapi kerjanya sangat jujur amanah. Maka dia pun pesan kepada anak buahnya ini, berhentilah puasa banyak sangat pun tak bagus, engkau masih muda. Malam tidur yang mulai macam kisah Abu Darda itu, ditegur oleh Salman. Budak muda kata, ya betul, tapi saya tidak ada nikmat lebih besar pada nikmat yang mulai berhai bos, dan tak ada nikmat lebih besar pada nikmat puasa setiap hari jauhan. Tak mapulah tuan-tuan, maka sakitnya berlanjutan. Dia pun nampaknya tak boleh nak teruskan pekerjaan. Tapi sebelum matinya, dia cakap pada majikannya, nanti kalau saya mati, ambillah cincin ini dan berilah kepada khalifah. Khalifah itu Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid. Dan pesanlah kepadanya bahawa kehidupan dunia ini walaupun indah, dia tetap akan berakhir. Itulah hikmah. Maka majikan ini pun heran kepada khalifah. Dia betul, tapi cincin ini nampaknya memang mahal, yakut mahal. Maka betul-betul budak ini mati. Dia pun menjalankan amanah itu, tuan-tuan. Satu hari Harun Rashid sembahyang di masjid hari Jumaat, ramai rakyat bersalaman dengannya. Maka dia pun meluru pergi, dapat salam dengan Harun Rashid dan bagi cincin itu. Harun Rashid pun terkejut lihat cincin itu. Masya Allah, daripada mana kau dapat cincin ini? Jawapannya daripada seorang budak muda. Mana budak muda itu? Tanya Harun Rashid. Jawapannya dia sudah mati. Allah sudah mati. Harun Rashid cuba untuk bertenang, tapi dia menangis. Menangis. Dan dia berkata, nanti kalau datang ke istana, aku nak jumpa dengan kau satu urusan penting. Datang jumpa aku. Harun Rashid, Khalifah Islam yang paling besar, tuan-tuan. Dulu negara Islam berada di bawah naungan Abbasiyah.
Harun Ar-Rasyid itu pemimpinnya. Harun Ar-Rasyid adalah seorang raja yang saleh, yang bersembahyang satu hari 100 rakaat selain daripada sembahyang fardu dan sunat qabliyah dan ba'diyah. 100 rakaat. Tapi kita orang Melayu baca sastra berkata Harun Ar-Rasyid bertanya kepada badut yang ada pada zamannya. Ya, tuan-tuan, bertanya kepadanya tentang berapa banyak bintang yang ada di langit. Ya, tuan-tuan, ini cerita dongeng Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang hebat yang sembahyang satu hari 100 rakaat. Ketika muhaddis yang terkemuka namanya Al-A'mash itu buta, datang dalam majlis ilmu, Harun Ar-Rasyid meraihkan ulama-ulama setiap minggu dikumpulkan untuk mendengar nasihat daripada mereka. Maka Harun Ar-Rasyid akan membasuhkan tangan ulama yang buta ini sebelum dia makan. Lalu ulama itu pun bertanya, siapa yang basuhkan tangan aku ini? Namanya khalifah yang basuh. Harun Ar-Rasyid menghafal hadis macam ulama-ulama hadis. Cuma ulama hadis berkata mereka tidak memanggilnya sebagai muhaddis kerana dia seorang ahli politik. Tapi ilmu hadisnya Masya Allah luar biasa Harun Ar-Rasyid itu. Ya, maka tuan-tuan Harun Ar-Rasyid pun minta datang majikan ini, bekas majikan budak lelaki ini untuk datang ke istana, dan dia pun bertanya, siapa? Macam mana dia boleh kerja dengan kau? Maka dia pun menceritakan macam-macam karamah budak muda itu. Dia tidak ambil gaji lebih, dia ambil gaji secukupnya. Kerja bersungguh-sungguh, waktu sembahyang berhenti, puasa siang hari, banyaklah kebaikan-kebaikan. Harun Ar-Rasyid kata, mana tunjuklah kepada aku kuburnya. Maka dia pun menunjukkan kepada Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid pergi ke kubur itu, menangislah dia sampai basah janggut, tuan-tuan. Menangis tak berhenti-henti. Akhirnya bila ditanya kepada khalifah, kenapa kau berlaku demikian? Dia kata, ini anak aku sebenarnya. Anak aku. Ketika aku naik menjadi khalifah, dia datang beritahu kepada aku, ayah, saya takkan duduk bersama ayah lagi. Saya takut dunia ini. Saya akan pergi jauh daripada ayah. Maka aku beri kepadanya cincin ini sebagai tanda kau adalah anak khalifah. Ya tuan-tuan, dia pergi menghilangkan diri, dia tak ketahui mana perginya. Ya, menceritakan kepada tuan-tuan tentang ahli syurga. Sifatnya serba sederhana, cukup dengan apa yang ada. Walaupun bapaknya raja yang sangat berkuasa, tuan-tuan. Harun Ar-Rasyid naik di atas istananya dan berkata, ayat as-sama'u amtiri haitsu syi'ti fa inna kharajaki sawfa ya'tini. Wahai langit, turunkanlah hujan di mana saja kau suka, kerana semua hasilnya akan datang kepada aku kat Baghdad ini juga. Luasnya empayar Harun Ar-Rasyid, antara empayar paling luas dalam dunia, bukan? Paling besar dalam dunia. Harun Ar-Rasyid namanya. Ya, Harun Ar-Rasyid ini ikut cerita yang hebat dalam fiqh. Pernah berkata kepada isterinya bernama Zubaidah itu. Zubaidah ni adalah isterinya yang sangat bijak. Zubaidah ini terlalu banyak mencampur tangan dalam urusan pentadbiran Harun Ar-Rasyid. Zubaidah lah yang membuat air untuk bekalan para jemaah haji ketika berada di Arafah dan Mina, yang sampai hari ini masih ada lagi air itu. Kalau kita pergi tengok dekat bukit-bukit Arafah, Mina itu, ada dipanggil air Zubaidah, mata air Zubaidah. Kerana Zubaidah yang bijak ini yang telah mengumpulkan semua arkitek, engineer pada zaman itu untuk membuat satu sistem pengairan yang boleh memudahkan jemaah haji ketika melakukan ibadah itu, tak perlu bawa air, boleh ambil di mana-mana. Hebat, sampai hari ini masih ada sistem pengairan itu, masih ada lagi. Cuma atas aspek kesihatan tidaklah digalakkan untuk ambil, kerana lama sekali, 1000 tahun usia. Jadi Zubaidah ini banyak campur tangannya dalam urusan pentadbiran. Harun Ar-Rasyid menjadi marah. Tapi campur tangannya bagus. Banyak benda yang Harun Ar-Rasyid terlepas,
Dia tampil untuk betulkan. Jadi tuan-tuan, Satahir Rashid bin marah sini, lalu berkata kepadanya dengan kata-kata yang masyhur, "Wahai Zubaidah, kalau engkau tidak keluar daripada jajahan aku, negara bawah Islam ini, dalam masa satu hari satu malam, engkau jatuh talak 3." Dia kata kepada isteri Zubaidah. Zubaidah itu wanita yang salihah, yang bijak, tapi dia ada kesilapan, dia buat kesilapan. Harun menjadi sangat marah pada dia. Engkau jatuh talak 3 kalau engkau tidak keluar daripada negara aku pada malam ini. Sedangkan nak keluar daripada negara Islam itu memerlukan 2 minggu perjalanan. Mustahil, memang tak boleh keluar. Jauh jaraknya, besar empayar itu. Tak mungkin. Dia perlukan 2 minggu untuk keluar. Naik kuda yang paling laju pada masa itu. Lalu Harun pun menyesal. Dia buat talak ta'liq. Kalau kau tak keluar, kau jatuh talak 3. Maka dipanggil semua ulama untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau ada fatwa yang memberi kelonggaran, maka semua mereka yang hadir mengatakan tidak mungkin tarik balik fatwa itu. Permaisuri akan jatuh talak 3. Tiba-tiba ada seorang ulama mazhab Hanafi namanya Abu Yusuf berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Masjid itu milik Allah. Tidak ada siapa yang boleh claim masjid itu dia punya, walaupun dia raja. Ayat itu membawa maksud masjid bukan bawah jajahan Harun al-Rashid. Maka selesailah isu Zubaidah. Maka dia pun masuk dalam mana-mana masjid dalam Baghdad. Dia dianggap keluar daripada kerajaan Harun al-Rashid. Maka semua ulama yang ada terkejut. Kami baca ayat ni beribu kali, kami tak nampak maksudnya begitu. Itu namanya orang yang faqih, tuan-tuan. Orang yang nampak yang tersirat di sebalik tersurat. Ini kekuatan yang ada pada seorang mufti yang alim dan faqih. Dia mampu melihat ayat itu di sudut yang orang tidak nampak. Nampak tuan-tuan? Nak cerita hebatnya Harun al-Rashid ni, tetapi anaknya memilih untuk hidup serba sederhana. Anaknya, kalau kita lihat di sudut sifatnya, menepati sifat yang ada dalam hadis Nabi SAW. Orang yang lemah, tak dipandang Allah, pilih untuk hidup serba sederhana, tak mau kejar dunia, ambil setakat keperluan sahaja. Betul ni? Jadi ini sifat ahli syurga. Baik, sebagian ulama mentafsirkan maksud ini dengan pandangan yang lain. Contohnya Qadhi Iyad, beliau berkata boleh jadi kalimah dhaif kat sini bermakna orang yang lemah lembut, halus, baik sifatnya. Tuan-tuan dimuliakan maksudnya. Ada orang kalau dengan orang yang sama tahap dengannya bukan baik ni, tapi kalau ada keluar orang yang di bawahnya dimaki haram orang itu. Ini kadang-kadang berlaku. Dia duduk dengan kejiranan, semuanya orang bijak-bijak pandai macam dia, teknokrat macam dia. Tapi nak masuk ke rumahnya itu melalui Pak Gad. Pak Gad itu orang mungkin tak berpelajaran macam dia. Dia maki haramnya orang itu dengan segala perkataan. Maka tuan-tuan, ini orang tak konsisten. Dia berlaku baik pada orang yang ada kepentingan dengannya. Orang yang tak ada kepentingan dengannya dia maki haram begitu. Betul tak tuan-tuan? Ada orang seperti itu. Kalau dia pergi beli pakaian ke, buah-buahan ke, benda yang biasa-biasa, ditawar dia habis-habisan. Betul, kontraktor dan sebagainya, ditawar habis-habisan. Tapi kalau dia makan dekat hotel, ribu-ribu, nanti dibagi tip ke orang itu ratus-ratus. Tak kisah. Yang ni RM10 pun bukan main kira-kira lagi. Ini adalah orang yang munafik juga, bersifat berpura-pura. Depan orang yang dia beri tindas, dia akan tindas pada dia. Tapi depan orang yang sama tahap macam dia, ditunjukkan dia kaya, dia baik, dia lembut, dia sopan santun, dia pemurah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sifat ahli syurga itu hanya dipura-purakan, dibuat-buat saja. Baik. Apabila ditanya tentang hadis ini, Ibnu Khuzaimah berkata, iaitu orang yang melepaskan dirinya daripada daya dan upaya sebanyak 20 hingga 50 kali setiap hari. Maksudnya ahli syurga ini selalu menjalani kelemahan dirinya tanpa bantuan daripada Allah. Maka dia memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Maknanya tuan-tuan, dalam hidup ini dia sentiasa merasakan kelemahan diri. Ya, Imam Syafi'i pernah berkata, lemah merupakan sifat yang paling jelas pada manusia. Sesiapa yang selalu menyadari sifat itu, dia akan mendapat istiqamah bersama dengan Allah SWT. Kita tahu kita lemah, orang aniaya kita, orang beri kesempatan kat kita, tapi nak mengadu pada siapa tuan-tuan kalau bukan pada Allah? Nampak? Ya, semua tafsir ini tidak bercanggah antara satu sama lain, malah saling melengkapi. Hal ini dapat dirumuskan ahli syurga memiliki hati yang lemah lembut, selalu bersifat tawadhu dan menyadari kelemahan diri di hadapan Allah. Tidak mustahil bagi orang seperti ini sering diremehkan dalam pergaulan kerana mereka enggan menonjolkan diri dan selalu mengalah. Padahal darjat mereka di sisi Allah sangat tinggi. Kalau mereka mengangkat tangan berdoa, pasti Allah mustajabkan. Ya, tuan-tuan yang boleh bagus sekalian. Saya cerita satu pengalaman ringkas ini. Seorang usahawan dari negara seberang Indonesia berniaga, keluarganya berniaga, maka ada uang. Maka dia pun berfikir nak berniaga apa, nak teruskan perniagaan construction. Construction cabaran yang sangat banyak. Beliau beritahu kepada saya, kalau di Indonesia itu seru sepi, perlu dipuaskan, katanya. Dijolok sana, dijolok sini. Kalau tak lepas. Susah Ustaz. Anak-anak saya pergi main bola dengan pihak berkuasa tempatan, pegawai-pegawai pihak berkuasa tempatan, main futsal. Sama berubah macam itu kat sana. Main-main ingatkan senanglah untuk selesaikan urusan-urusan yang tertentu, tapi tak susah, tak senang juga, tak jalan juga. Kena hulur wang baru jalan. Kalau tak jalan. Saya berfikir nak buat apa ini. Sekali saya pergi ke Mekah buat umrah, saya lihat ulama itu mengajar. Saya pun rasa seronok dengan ajarannya, walaupun tak mau faham. Ya, maka saya pun ambil kesempatan untuk istikharah sebanyak-banyaknya di Mekah, di Madinah. Allah pun bukakan pintu hati saya. Balik ke Indonesia, saya pun bukalah toko buku, kedai buku. Cetak buku ulama-ulama tempatan di Indonesia ramai memperbarui kitab-kitab lama dan menterjemahkan dari bahasa Arab. Alhamdulillah, dapatlah buat satu perniagaan yang tidak terkait dengan segala unsur rasuah. Syukurlah Pak, walaupun tak banyak uang tapi hati bahagia. Kemudian nak ajak orang di Jakarta itu ramai yang tak ada rumah, homeless. Rumah ayah mak saya yang wafat, saya wakafkan banglo itu di tengah-tengah Jakarta, kota Jakarta Barat, Jakbar. Buatlah satu banglo mereka itu jadi tempat penginapan untuk orang-orang tak ada rumah. Bagi makan, panggil Pak Kiai yang mengajar, hukum tajwid, belajar baca Quran, macam-macam. Itulah yang mampu. Beliau kata, tuan-tuan yang boleh kapaskan. Alhamdulillah, niaga okey. Berapa banyak bapak buat tafsir Ibnu Katsir ini dijual, alhamdulillah syukur. Berapa banyak kitab ini dijual, alhamdulillah syukur. Boleh bayar gaji pekerja. Kalau capai target hujung tahun, nanti semua 20 orang ini saya bawa pergi umrah, tutup kantor, kata. Senang kan? Niaga senang. Tak ada nak kerja benda ambitious sangat, tak, lebih kurang cukup makan pakai pun kereta biasa-biasa saja, macam Toyota Innova
dia panggil Kijang kat sana. Tuan ni Toyota Kijang. Saya tengok berarti kata dia pergi Jakarta, saya pergi ziarah. Syukur. Maka beberapa tahun kebelakangan itu bahan-bahannya pun sampai lah dekat Malaysia. Orang pun bawa pergi kat sini. Orang pun sebar luaskan dekat Malaysia jualan. Betul? Tapi ada pihak yang tak bertanggungjawab mengambil bahan itu untuk dicetak rompak kan. Orang ni cetak buku agama, dia cetak rompak orang punya. Ada. Nanti bila tegur dia fulan, tak boleh fulan ini orang punya. Tak apa, saya tolong sebar luaskan kalimah Allah. Nanti ke akhirat saya bersalaman dengan pemilik kitab ini. Dia boleh jawab macam tu. Dia ingat mencuri itu curi barang orang. Dia curi barang kat masjid, curi barang kat orang, curi motor tak. Dia tak perasan mengambil hak orang itu juga mencuri sebenarnya. Buku orang bertukar, boleh. Dia claim dia punya buku. Ada pihak tak bertanggungjawab macam tu. Mencuri isi orang, buat benda yang sama, lepas tu kata dia buat. Ada biasa. Ada orang tak bertanggungjawab yang tak ada iman itu. Maka dia datang ziarah ke Malaysia, dia cakap pada dia, Bapak Muhammad, buku bapak ini dicetak bapak orang di Malaysia. Dia senyum, dia kata pada saya, tak apalah Ustaz, tak maaf tu, kita tak dapat kat sini, kat akhirat kan ada. Nanti kalau kita saman orang di mahkamah, benda ini jadi panjang lebar. Kita kena keluarkan orang lagi, belum tentu menang lagi. Ada orang masuk mahkamah pun tak jatuh hukuman salah, lawyernya cekap, betul tak? Maka akhirnya nanti kita banyak buang masa dan hati kita pun kotor, hati kita tercemar, hati kita nanti rasa, yalah, kerana dunia semua ini terjadi. Tak apa, Ustaz, lepaskan. Nanti di akhirat nanti moga ada bahagia kita. Walaupun dia mencuri hak saya maafkan, tak ada masalah. Dan apa yang saya capai di Indonesia itu dah cukup baik. Maka kami pun mintalah bahan satu kaedah mengaji, namanya kaedah Syafi'i, yang terbukti mengajar ratusan ribu orang di Indonesia boleh baca Quran daripada 3 tahun. Namanya kaedah Syafi'i. Kami tak bawa ke Malaysia untuk dipakai di Malaysia. Maka dia kata, penulis ini perlu bagi roti RM1 boleh tak? Pak Ustaz, kalau jual RM10, bagi pada saya nak bayar pada yang punya kaedah ini. Saya boleh insyaAllah. Saya macam tak buku tu kan, dapatlah berluaskan penggunaannya. Sekitar dalam 20,000 naskah terjual pada tahun itu. Maka saya pun bawalah duit untuk jumpa dengan beliau. Ini jualan, ini report ni. Dia kata, Ustaz, saya datang ke Malaysia. Saya tengok orang kat Malaysia ini makin hari makin jauh dari amalan Islam. Saya merasa risau, sedih, kata orang Indonesia ini. Boleh tak? Saya kata, macam mana tu Pak Muhammad? Saya lihat budak perempuannya di hotel ini, dulu saya datang dia pakai seluar, pada hari ini saya tengok dia pakai skirt dan lebih tinggi daripada lutut ni. Jadi saya rasa bersalah. Boleh tak Pak Ustaz, kata kepada saya, ambil wang royalty yang patut dibuat bayar kepada saya ni, adakan kelas secara percuma. Nanti tahu-tahu tak payah bayar roti, ambillah peruntukan roti itu, adakan kelas percuma untuk orang Islam. Moga-moga dapat bendung mereka jadi lebih teruk daripada keadaan hari. Ya Allah, tuan-tuan, apa tuan-tuan nak cakap? Orang macam ni kita nampak watakannya yang Allah. Inilah rezeki bagi para sahabat yang masih hidup pada hari. Mereka ada di kalangan kita, hatinya sangat lembut, hatinya sangat mudah, hatinya bukan setakat bercakap tetapi berbuat. Dia tidak buat masjid besar-besar, dia tidak buat perkara-perkara yang orang nampak, tetapi dia buat dalam kerangka peluang yang dia mampu. Ya,
Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ini yang disabdakan Nabi SAW. Hati lembut, mudah untuk memberi sumbangan. Sumbangan bukan bentuk keuangan sahaja, jasa, bakti, kerja. Baik. Salah seorang tokoh yang memenuhi sifat-sifat ini, kata Nabi, adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Beliau ini adalah saudara kepada Anas bin Malik, bapa saudara kepada Anas bin Malik, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Barra merupakan seorang pejuang yang gagah berani. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kam min ash'ath aghbar zi timraini la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allah la abara minhum al-Barra bin Malik." Beberapa orang yang penampilannya sangat sederhana, kusut masai, berdebu, berpakaian lusuh, tak dipandang orang. Tapi orang sebegini, kalaulah dia memohon kepada Allah, mesti Allah akan makbulkan. Ya, tuan dimuliakan Allah sekalian. Semasa pembukaan kota Tustar dalam perintah Umar Al-Khattab, tentera Muslim mengalami kekalahan. Peringkat pertama, Parsi bilangannya sangat ramai, berkali ganda. Maka tentera Muslim mengetahui Barra ini seorang yang mustajab doa. Mereka lekas berjumpa dengannya dan berkata, "Wahai Barra, engkau tentera bersama dengan kami, mohonlah kepada Allah supaya kita menang." Maka Al-Barra pun berdoa kepada Allah. Orang Islam yang kalah tiba-tiba menjadi menang dalam masa yang singkat. Baik. Peperangan lanjutan lagi sampai ke Jambatan Sus. Pasti pasukan musuh kembali datang berkumpul dan bilangan mereka lebih ramai daripada sebelumnya. Maka kami datang merayu lagi kepada Barra yang kami tahu Nabi bersabda tentangnya, doanya makbul. Wahai Barra, berdoa lagi. Hari ini dia menang, takkan nak kalah pula lepas ni. Maka Barra berdoa, "Ya Allah, kalahkan musuh engkau itu dan menangkanlah kami, dan pertemukan aku dengan Rasulullah SAW. Kalahkan musuh, menangkan umat Islam, dan jumpakan aku dengan Rasulullah SAW." Tuan, maka dalam peperangan itu orang Islam menang, musuh kalah, dan kami menemui Al-Barra sudah gugur syahid. Tuan. Jadi dia doanya makbul dan dia minta untuk mati syahid. Tapi penampilan Barra ini sangat sederhana, tuan. Pakaian yang rupa. Begitulah kebanyakan sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, Nabi pernah bersabda seorang ibu sedang menyusukan anaknya. Lalu datanglah seorang lelaki yang selingkah menaiki kuda yang hebat, tampan, wangi baunya, hebat pakaian. Maka ibu itu berdoa kepada Allah, berkata, "Ya Allah, jadikanlah anakku macam orang ini." Hebat, penampilannya, keretanya, kalau suasana pada ini. Maka anak yang sedang menyusu itu tiba-tiba berkata, "Wahai Tuhan, jangan jadikan aku seperti ini." Ibu itu terkejut, anak masih kecil, dia boleh jawab. Kejap lagi datanglah seorang yang sangat bodoh, buruk, orang pandang hina, orang baling-baling dia, tuan. Maka ibu itu dengan takut berdoa, "Ya Allah, jangan jadi anak aku macam ini." Anak itu menjawab, "Ya Allah, jadikan aku seperti ini." Terkejut dari seri ibu itu. "Nah, kenapa kau minta begitu, nak?" Anak yang tak boleh bercakap itu tiba-tiba Allah bagi dia bercakap, "Wahai ibu,
Orang yang dibalik orang itu 1000 kali lebih baik daripada yang ibu pandang mulia tadi. Nampak betul? Kita pada hari ini janganlah ditipu dengan penampilan orang tu. Jangan kita melihat orang mengukur pada penampilan. Orang ni hebat, orang ni mesti belajar tinggi, mesti pandai berfikir. Belum tentu tak. Sahabat-sahabat Nabi, kebanyakan mereka adalah merupakan orang yang miskin, yang hidupnya serba sederhana, tetapi doa mereka mustajab di sisi Allah SWT. Baik, bila kita beralih kepada sifat ahli neraka, mana yang disebutkan Nabi, keadaannya bertukar 180 darjah. Ahli neraka sifatnya sangat kasar, buruk ucapannya, suka bertengkar dan suka bersisih. Dalam setiap perdebatan pantang mengalah untuk menyerah diri, walaupun pada perkara-perkara yang remeh. Mereka enggan mengalah. Apabila diingatkan, dinasihati, mereka segera menunjukkan sifat malah. Orang itu sangat dibenci di sisi Allah, kerana Nabi telah bersabda, inna abghadha rijali ila Allahi al-adul khasin. Orang yang paling Allah benci adalah orang yang paling kuat bertengkar. Maka antara sifat neraka yang lain pula adalah sangat angkuh. Keangkuhan itu sangat jelas dalam penampilannya. Bila berjalan, bila berkata-kata, bila dia ingin dirinya berbeza daripada penampilan orang lain dan ingin dihormati. Tuan-tuan, semua perkara ini adalah berpunca daripada hati yang keras, hati yang kotor, hati yang penuh dengan mazmumah, hati yang tidak pernah diusahakan untuk disucikan. Maka bila hati telah keras, maka maksiat yang dibuat itu tidak lagi menjadi satu benda yang berat baginya. Bahkan dia merasa seronok dan merasa lazat berbuat maksiat itu. Pemilik hati yang keras tidak memiliki sifat belas kasihan, ucapan sikapnya kasar, walaupun pada ibu bapanya, anak-anaknya, isteri atau suami, apalagi lagi pada kawan-kawannya. Hati yang kasar tidak tersentuh dengan kata-kata hikmah, matanya sudah kering dari air mata ketakwaan. Satu hari nanti mata itu akan dipaksa menangis kerana azab Allah yang ditimpakan kepadanya. Baik tuan, setakat ini saja dulu untuk kuliah kita pada kali ini. Moga Allah beri kepada kita kesedaran, kelembutan hati, kesungguhan untuk melakukan ketaatan. Banyaklah berdoa kepada Allah. Contohnya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Setakat ini saja dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.